Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita menggempakan sahabat-sahabat semua. Akhirnya hari ini Daim Zainuddin, mantan Menteri Keuangan ketika era kerajaan kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir, dikatakan akan didakwa, bukan lagi dikatakan akan didakwa hari ini. Ya, so inilah dia sahabat-sahabat semua, keberanian yang ada pada kerajaan hari ini. Tidak seperti kerajaan-kerajaan sebelum ini yang menyembunyikan segala perbuatan-perbuatan penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Jadi menarik ya untuk kita ikuti kenyataan ini, kenyataan berita. Dan apa yang saya ingin kongsikan lagi yang kedua adalah berkaitan dengan Sultan Johor yang akan berangkat ke Istana Negara hari ini, dan dijangka seramai 30 orang rakyat Johor ya akan bersama-sama sahabat semua. Jadi untuk yang pertamanya saya kongsikan ya berita panas ini, yang mana Daim akan didakwa hari ini. Itu antara kenyataan media yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan Daim Zainuddin berumur 85 tahun akan didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta ISPRM 2009 karena gagal mengisytiharkan 71 aset yang melibatkan akaun kenderaan syarikat, tanah, rumah dan bangunan. Daim tahu nama sebenarnya Cik Abdul Zainuddin akan dihadap di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Azura Alwi jam 9 pagi tadi. Dakwaan sepatutnya dilakukan lebih awal, namun telah ditangguhkan karena beliau dimasukkan ke hospital selama 2 minggu tanpa diketahui apakah puncanya. Jadi beliau telah ditahan pada 26 Januari dan dilepaskan dengan ikat jamin. Isteri beliau, Tuan Puan Naimah Abdul Khalid, juga telah didakwa atas tuduhan kegagalan mengisytiharkan 12 harta termasuk Menara Ilham dan hartanah di Kuala Lumpur, juga di Pulau Pinang. Wow, itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi kita tunggu dan lihat apakah ya jawaban balas daripada Tun Daim Zainuddin ini. Adakah beliau akan mengaku bersalah atau sebaliknya seperti mana yang dilakukan oleh isteri beliau, yang mana menyatakan ya mahu melawan ya kerajaan hari ini. Begitu hebatnya mereka ya, karena mereka sendiri yang tidak mengisytiharkan aset, mereka pula mengatakan kerajaan ini zalim dan sebagainya. Dan dalam pada itu juga sahabat semua, satu juga berita yang menarik yang untuk saya kongsikan bersama dengan kita hari ini adalah berkaitan dengan Sultan Johor yang akan berangkat ke Istana Negara, dan dijangka 30.000 rakyat Johor ya raih keberangkatan beliau Sultan ini, Sultan Johor sahabat-sahabat semua, untuk menggantikan, dan juga ya pada 31 hari bulan ini akan ditabalkan secara rasminya. Dan kita tahu ya Sultan Johor ini seorang yang begitu tegas apabila berkaitan dengan hal-hal rasuah, yang mana Sultan Johor juga sering kali ya bertitah supaya ya membentras melawan gejala rasuah ini yang banyak merugikan kerajaan dan juga ya merugikan rakyat di luar sana, karena dengan penyelewengan, dengan ketirisan yang berlaku ini ya segala bantuan yang sepatutnya diberikan rakyat itu terbantut dan sebagainya. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini sahabat-sahabat semua ya berkaitan dengan keberangkatan Sultan Johor, dan dikatakan seramai 30.000 rakyat Johor dijangka berada di sepanjang jalan dari Istana Bukit Serani di Johor Bahru sehingga ke Hangat Diraja Senai bagi meraihkan keberangkatan Sultan Johor Sultan Ibrahim ya yang akan ke Istana Negara ya pada 31 Januari ini. Ketua Polis Johor CPM Kumar berkata ia membabitkan laluan sepanjang 35.5 kilometer yang akan ditutup bermula jam 7.46 pagi hari ini. Beliau berkata seramai 1.200 pegawai dan anggota termasuk agensi lain akan membantu penugasan mengawal keselamatan dan memastikan kelancaran trafik. Pergerakan keberangkatan Baginda akan mengambil masa lebih kurang sejam untuk sampai ke Hangat Diraja. Katanya lagi ada 15 lokasi
tempat pemeriksaan sambutan dengan 30 orang dianggarkan akan hadir. Jadi saya menyuruh katanya supaya rakyat beramai-ramai hadir menaikkan keberangkatan Baginda katanya pada satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor hari ini. Justru beliau menasihati orang ramai agar merancang perjalanan lebih awal dan sentiasa mengutamakan keselamatan serta mendengar arahan pihak polis. Sultan Ibrahim akan memulakan tugas yang di Pertuan Agong pada yang di Pertuan Agong ke-17 atau bermula pada 31 Januari ini. Baginda akan menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bakal menamatkan tempo pemerintahan pada 30 Januari, yaitu pada hari esok, sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara berita yang menarik yang saya ingin kongsikan bersama dengan Anda, yang mana Sultan Johor akan berangkat, sahabat-sahabat semua. Itu dia, ya kita tahu Sultan Johor sangat tegas dalam hal-hal rasuah dan beliau juga menggesa kerajaan Perdana Menteri untuk menangani segera perkara ini. Jadi hari ini juga Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat walaupun pelbagai tindakan proses yang agresif daripada pihak berkuasa seperti SPRM, Polis Diraja Malaysia, Datuk Seri Anwar menyatakan beliau menegaskan tidak pernah campuri urusan siasatan kes rasuah, walaupun seringkali difitnah, dituduh oleh geng-geng kaki fitnah ini mengatakan kononnya SPRM seperti itu dikawal oleh Perdana Menteri. Sekali lagi, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar berkata beliau tidak pernah mencampuri urusan agensi penguatkuasaan dalam menyiasat atau merampas harta mana-mana individu yang terkait dengan siasatan kes rasuah. Beliau berkata arahan kerajaan adalah menyeluruh untuk agensi berkaitan menyiasat sesiapa sahaja yang dikesan memunggah kekayaan secara haram. Jadi Datuk Seri berkata, saya tidak campur dalam urusan ini katanya. Dan satu persatu ahli jemaah menteri, TPM, tahu kita tidak campur supaya siasat A atau B atau C, rampas harta A atau B, katanya. Arahan kita menyeluruh, siapa saja yang dikesan mengunggah kekayaan secara haram, menggondol kekayaan berbilion dahulu, apalagi sekarang tanggung jawab Badan Penguatkuasaan mestilah bertindak dengan tegas dan berani, dan kita akan mempertahankan mereka katanya. Dan kita akan pertahankan mereka katanya ketika berucap menutup Konvensyen Kerajaan Perpaduan Peringkat Negeri Perak 2024 di Perak. Turut hadir timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Besar Datuk Seri Sarani, dan juga beberapa Menteri Kabinet serta pimpinan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi mengulas lanjut, Anwar berkata kekuatan dan kuasa yang ada pada kerajaan perpaduan harus digunakan untuk menghentikan amalan rasuah yang menyebabkan negara berdepan masalah ekonomi yang rumit ketika ini. Hutang RM 1.1 trilion campur liability contingency ialah jaminan kerajaan mencecah hampir 1.5 trilion ringgit. Orang boleh suarakan kenapa bicara soal lama. Ya, itu soal lama karena sekarang harus dibayar katanya. Ini menuntut kita mengurus ekonomi secara bertanggung jawab dan dasar ekonomi dan pengurusan yang bertanggung jawab tidak semestinya, tapi kita kena ambil tindakan katanya. Beliau juga berkata kerajaan tidak boleh menyelesaikan semua hutang itu dan mengorbankan peruntukan bagi pembangunan negara serta kebajikan rakyat termasuk dalam soal pendidikan, prasarana dan kesihatan. Perdana Menteri berkata pada tahun ini kerajaan bercadang menumpukan kepada program membaik pulih perumahan rakyat termasuk kuartus anggota polis serta penjawat awam yang disifatkan sebagai daif dan tidak sesuai diduduki. Ini yang kita kerjakan yang kebetulan majoriti Melayu tetapi tidak dijadikan agenda ini Melayu semata-mata, tapi agenda Malaysia, agenda rakyat seperti bagi tandas katanya. 8.600 lebih sekolah mempunyai tandas yang sangat buruk serta daif dan kita selesaikan semuanya. Itu antara kenyataan ketika ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa meraihkan Kerajaan Perpaduan, Konvensyen Kerajaan Perpaduan di Negeri Perak kemarin. Jadi sahabat semua, itu dia beberapa perkara yang panas. Yang pertama tadi, Daim akan didakwa hari ini dan Sultan Johor berangkat ke Istana Johor, Istana Negara, maafkan saya. Jadi apa pandangan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri.
Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kamkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Alright Nope Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.